Assalamualaikum, bersama saya Cikgu Haida. Okey, hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan tajuk transformasi. Okey, dekat sekolah harian pun, sekolah menengah harian pun ada tajuk ini. Sama dah juga untuk silibus SVM, untuk Sijil Vocational Malaysia pun ada tajuk ini. Okay, pelajar-pelajar SVM 2 semester 3 akan ambil tajuk ini. Silibus ni ada dalam semester 3 SVM 2. Okay, saya akan terangkan tajuk-tajuk dalam transformasi. Okay, ada beberapa tajuk dalam transformasi, antaranya adalah translasi, pantulan, putaran dan pembesaran. Okay, kita pergi dulu pada translasi. Apa itu translasi? Okay, translasi merupakan pergerakan semua titik objek pada jarak dan arah yang sama. Kita tengok ciri-ciri translasi. Okey, ini cara tulis dia. Translasi, X berada di bahagian atas, Y berada pada bahagian bawah. Okey, dia berbeza kalau kita tengok, dia berbeza dengan kedudukan koordinat. Okey, so jangan keliru antara koordinat dengan translasi. Okey, kalau koordinat kita tulis x, y. Okey, ini koordinat titik x, titik y. Okey, tapi translasi dia di bahagian atas, x atas, y dekat bahagian bawah. Okey, translasi lebih kepada pergerakan. Okey, pergerakan untuk translasi pada x. Okey, x untuk pergerakan secara mengufuk, paksi mengufuk, paksi X. Okey, secara mendata, iaitu lantai lah kalau kita tengok. Okey, macam mana pergerakan X? Okey, pergerakan ada dua arah je pergerakan X. Sama ada ke kanan ataupun ke kiri. Okey, contoh pergerakan daripada A ke B. Okey, A ke B, macam mana nak gerak? Okay, contoh dari A kepada B, macam mana kita nak bergerak A ke B. Okey, jadi kalau kita menggerak secara mendata dulu. Awak jangan menegak. Okey, kita tak boleh A ke atas bawah dulu. Kita tengok A mendata. A kalau kita bergerak ke arah kiri, kita tak jumpa B. Kita tak boleh pergi kepada B. So kita kena pergi ke arah kanan baru kita jumpa B. Jadi ni gerakan kita ke arah B. Ini gerakan kita ke arah B, ke arah kanan. Okey, kalau kita bergerak ke kanan, nilainya kita akan dapat positif. Contohlah gerakan kita ni, kita dalam graf ataupun dalam sata. Okey, contoh gerakan 1, 2, 3. So ada 3 kotak. So 3 ni nilainya positif. Sebab apa positif? Sebab ke arah kanan. Okey, manakala kalau untuk nilai Y pula, okey, kita dah ada translasi 3 untuk X. Okey, gerakan untuk Y, kita tengok. Okey, gerakan Y bergerak mengikut paksi mencangcang ataupun menegak. Okey, menegak maknanya contoh kita daripada A ke B. Okey, ni kita dah gerak mendata, kita nak ke B. Kita tak boleh bergerak ke atas. Kalau gerak ke atas, kita tak jumpa B. Jadi kalau kita nak jumpa B, kita kena gerak ke bawah. So anak panah ke bawah. So bila ke bawah, contohlah gerakan saya ni 1, 2. Ya, ada 2. So bila gerak ke bawah, nilainya adalah negatif. Jadi cara tulisnya kurungan 3 negatif 2. Okey, ini untuk translasi. Okey, kalau dah bergerak ke atas, dia akan nilainya positif. Okey, seterusnya. Okey, ni contoh gerakan translasi. Okey, contoh dia berhenti kat sini. Okey, kotak ni dia berhenti kat sini. Jadi kita kira macam mana dapat 60. Dia ada jawapan kat sini, tapi kenapa dapat 60? Jadi mendata. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 ni adalah paksi mengufuk, bergerak ke arah kanan. Sebab itulah menghasilkan positif 6. Kenapa kosong? Okey, kosong sebab dia tak ada pergerakan untuk secara menegak ataupun ke
ke bawah, tak ada naik, tak ada ke atas, dia sama je. Sebab itulah nilai dia kosong. Kita tengok seterusnya. Okey, contoh. Okey, hash prime. Okey, bila ada hash prime, maknanya hash ni adalah, prime ni adalah image. Ni adalah image. Okey, image, hash prime ialah image bagi hash di bawah transformasi L. So, yang hash yang tak ada tanda ni, yang ni adalah objek. Di bawah transformasi L. Okey, L, transformasi L. Tadi transformasi kita ada 4 jenis. Kita ada pantulan, kita ada translasi, kita ada putaran, kita ada pembesaran. So, antara empat-empat tu yang mana satu? Sebab tu dia kata huraikan selengkapnya transformasi L. Okey, jadi kita belajar ni tajuk translasi. Okey, macam mana? Okey, mula-mula kita tengok gerakan dia. Okey, hash nak ke hash prime, daripada objek nak kepada image. So, 1, 2, 3, 4. So, gerakan dia ke arah kiri. Dia bergerak secara mengufuk. So, ada maknanya nilainya 4. So, bila gerak ke kiri, nilainya adalah negatif. Okey, atas pula. Kalau ke bawah, kita tak jumpa hash. So, kita naik ke atas. 1, 2, 3. So, ada 3. Jadi, okey, kita ada nota kat bawah ni. Okey, negatif ke kiri. Kalau positif, nilai dia gerakan dia ke atas. Okey, jadi apa dia punya jawapannya? Okey, ini cara tulis. Negatif 4, 3. Okey, yang ini untuk paksi mengufuk, yang ini untuk gerakan menegak. Seterusnya. Okey, pantulan. Okey, pantulan. Apa itu pantulan? Pantulan merupakan pembalikan semua titik di suatu satah pada satu garis yang dikenali sebagai paksi pantulan. Okey, secara mudah kalau kita tengok cermin lah. Cuba tengok cermin masing-masing. Okey, akan keluar muka, akan keluar semua apa yang dipantulkan lah. Kita punya image. So, yang dalam cermin tu kita panggil image. Yang kat luar ni, kita yang pandang cermin ni adalah objek. Okey, ciri-ciri pantulan. Okey, yang pertama, setiap titik dan imejnya yang sepadan berada pada jarak yang sama dari paksi pantulan. Yang kedua, titik-titik pada paksi pantulan tidak mengalami sebarang perubahan kedudukan. Yang ketiga, bentuk dan saiz suatu objek tidak berubah selepas pantulan. Yang keempat, objek dan imejnya berada pada sebelah yang bertentangan dengan paksi pantulan. Yang kelima, orientasi imej bagi objek adalah terbalik. Okey, kalau kita cuba buat, okey, letak satu perkataan contoh ABCD ke, letak dekat cermin. Okey, apa yang akan ada? Mana ABC tu akan terbalik. Okay, seterusnya kita tengok contoh. Okey, yang ni paksi pantulan. Okey, yang ni yang warna color biru ni adalah objek. Okey, yang color merah ni adalah image. Okey, yang ni dia memantul lah. Cuba tengok. Ni bucu ni sama padan dengan bucu kat sini. Contoh saya letak kat sini A. Yang ni akan jadi A prime. Yang ni B, contoh kat sini B objek. Yang ni akan jadi B untuk image. Contoh yang ni C. So, yang ni C untuk objek. Yang ni C untuk image. So, dia akan pantulkan. Kalau contoh paling jelas kalau kita lipat kertas. Bahagian lipatan tu itu adalah paksi pantulan. Okey, sama juga kat sini. Kalau kita tengok dia punya paksi pantulan betul-betul berada di atas paksi Y. Ini paksi Y. Ini paksi Y. Okey, contoh yang kedua. Okey, untuk paksi X pun sama juga. Okey, paksi X mendaftarlah. Ni objek, yang merah ni image. Okey, yang ni kalau melencong macam ni, Y sama dengan X. Okey, kalau sama, betul-betul dia punya paksi pantulan betul-betul berada di tengah-tengah paksi secara melencong macam ni. Okey, objek, image. Okey, terusnya. Okey, ini contoh gerakan pantulan. Okey, contoh dia pantul. Yang ni betul-betul pantul pada paksi Y. Yang ni kita kenali sebagai
paksi pantulan, paksi pantulan, garis pantulan. Nama lah tu. Okey, kemudian okey, kita tengok nilai A, ni objek. Yang ni objek, yang ni image. Okey, objek yang bertanda, yang tak ada tanda A, B, C. Kalau image yang ada bertanda. Contoh AB. AB ada 3 kotak. Sini pun ada 3 kotak juga. Dia tak berubah dia punya saiz. Okey, seterusnya putaran. Apa itu putaran? Okey, putar benda yang berpusing lah. Putar. Okey, apa itu putaran? Semua titik objek berpusing pada arah yang sama, pada satu titik dan sudut yang sama. Okey, ciri-ciri putaran. Kita tengok ciri-ciri putaran. Yang pertama, setiap titik diputarkan melalui sudut yang sama, iaitu setiap garis yang menyambungkan titik itu dengan pusat putaran yang diputarkan melalui sudut yang sama. Okey, ciri yang kedua, jarak titik dan imejnya dari pusat putaran adalah sama. Yang ketiga, garis pembahagi dua sama panjang bagi garis yang menyambungkan suatu titik dan imejnya sentiasa melalui pusat putaran. Okay, yang keempat, bentuk, saiz dan orientasi suatu objek adalah tidak berubah selepas putaran. Okey, yang perkara penting yang kita tahu, yang kita kena tahu dalam putaran ni adalah sudut putaran. Okey, contoh awak nak jelaskan bentuk ni berada pada sudut berapa, kena bagi tahulah sudut dia punya sudut putaran dia. Biasanya akan ada sudut putaran 90 darjah dan 180 darjah. Okey. Arah putaran. Okey, bila dah bagi tahu sudut putaran tu berada, kita ikut arah lawan jam ke ikut arah jam. So kena tengok pada soalan lah. Okey, kemudian kalau sudut tu 180 darjah, arah putaran kita abaikan. Okey, yang ketiga, pusat putaran. Okey, kat sini di mana-mana titik pada satah ketersing. Okey, seterusnya. Okey, ini contoh gerakan putaran ya. Kita tengok dia berputar kat mana. Okey, ni pusat. Okey. Kalau kita tengok A, B, C ni adalah objek. Dan A prime, B prime, C prime ni adalah image. So, ABC berpusing jadi image ABC prime ni. Okey, jadi macam mana kita nak jelaskan? Okey, ABC. Okey, yang ni kita tengok ada pusat putaran. Okey, ni berpusat pada O. Originnya betul-betul di tengah paksi, berpusat pada O, bersudut 90 darjah. Dah dilukis dah 90 darjah. Ikut arah apa? Ikut lawan arah jam dan menghasilkan image A prime, B prime, C prime. Okey, seterusnya masuk pada tajuk yang keempat, iaitu pembesaran. Okey, pembesaran adalah suatu penjelmaan di mana semua titik objek bergerak dari satu titik tetap mengikut suatu nisbah tertentu. Okey, pembesaran adalah suatu penjelmaan di mana semua titik objek bergerak dari satu titik tetap mengikut suatu nisbah tertentu. Apa yang saya bagi tahu tadi lah. Okey, titik tetap ni adalah pusat pembesaran. Dan nisbah merupakan faktor skala yang kita kena kira. Okey, nanti saya tunjuk dia punya formula. Okey, bagi pembesaran, bentuk objek tidak berubah pada image-nya. Okey, luas image. Nanti saya bagi. Kita pergi faktor skala. Macam mana nak kira faktor skala? Okey, faktor skala ataupun kita labelkan sebagai K. K, jarak titik pada image dari pusat pembesaran, jarak titik yang sepadan pada objek daripada pusat pembesaran, ataupun kata mudah K sama dengan panjang image per dengan panjang objek, ataupun jarak image ke pusat putaran ataupun ke pusat pembesaran bahagi dengan jarak image
jarak objek ke pusat putaran. Ini objek. Okey, image dulu ya, image ke atas, bawah objek. So senang, K sama dengan panjang image bahagi dengan panjang objek. Okey, luas image. Okey, luas image kita tentukan melalui rumus K kuasa 2 darab dengan luas objek. So K kuasa 2 daripada faktor skala lah dulu. Kita kena dapatkan faktor skala dulu, barulah boleh cari luas image. Okey, ini contoh pembesaran. Kita tengok contoh pembesaran. Okey, daripada sini. Okey, ini gambar. Okey, P yang tak ada tanda ni adalah objek. Okey, ini objek. Dan P prime ni adalah image. Jadi, O ni adalah pusat pembesaran. Kat sinilah. Kita refer pada sinilah kita nak besarkan tu. So, bila kita gariskan untuk setiap bucu, kita jumpa pusat pembesaran. So, kita kena jelaskanlah dalam kita punya jawapan. Macam mana nak jelaskan? Saya pergi situ dah juga. Okey, pembesaran pada pusat O. Kena bagi tahu koordinat berapa. O bermula dengan titik X, 2, negatif 3. Ni. Dan faktor skalanya 2. Macam mana nak dapatkan faktor skala? Macam tadi yang saya bagi rumus itu, panjang image per dengan panjang objek. So kena ambil yang sepadan. Maksud saya yang sepadan, contoh kalau kita ambil panjang kat sini, kita kena ambil panjang yang sama jugalah, tempat yang sama, sepadan. Okay, contoh yang ni. Okay, panjang image. Okey, ambil yang image dulu. So, yang ni berapa? Ada berapa kotak? 1, 2. Yang ni 1. Jadi, 2 bahagi 1, kita dapat faktor skala 2. Okey, sama juga yang ni. Okey, walaupun kita tengok sama, dia punya gambar raja sama, tapi objek dengan image-nya berbeza. So, yang ni image-nya yang kecil ni. Ni image. Yang ni objek. Okey, jadi yang ni lain lah, objek, image. Image jadi lebih kecil. Jadi pengecilan pula. Okey. So yang ni sama juga. Okey, pembesaran. Okey, kena bagi tahu pusat pembesaran iaitu 2 negatif 3. Okey, faktor skala pun sama, panjang image per dengan panjang objek, jadi K. Okey, panjang image contoh kat sini 2, sini 1. Jangan tertukar. Pergi pada image dulu. Okey, ni 1, panjang image 1, panjang objek 2. Maknanya dia punya faktor skalanya adalah 1/2. Okey. Tak ada apalah. Okey, dah habis. Jumpa lagi. Assalamualaikum.